sama. Dari sudut istilah pula, al-istishab memberi maksud menuntut berterusan bersama atau tidak berpisah. Manakala istishab dari sudut istilah telah ditarifkan oleh ahli usul fiqh dengan beberapa takrifan. Baik, saya nak tanya, dengar jelas tak? Sebab dekat rumah saya sekarang ni tengah hujan lebat. Jadi rumah saya ni rumah kampung je. Kan atap pun atap zinc, jadi dibunyi kuat. Boleh dengar jelas tak? Boleh Jelas, dengar jelas. Dengar bunyi hujan dengar? Ada sikit je. Apa dia? Tak apa jelas. Jelas, suara doktor jelas. Dengar jelas kan? Okey, alhamdulillah. Itu okey lah. Baik. Al-istishab. Sekarang kalau saya nak jelaskan secara yang lebih mudahnya, al-istishab itu adalah kita meletakkan hukum pada masa sekarang berdasarkan hukum pada masa lalu. Okey, kalau saya tanya kamu semualah, saya tanya semua pelajar. Okey, pada hari Isnin minggu depan, Isnin mana? Pada hari Selasa minggu depan 4 petang. Kuliah ada ke tak ada? Apa jawapan kau? Selasa minggu depan jam 4 petang. Kuliah ada ke tak ada? Ada. InsyaAllah ada. Okay. Ada So bagaimana kamu meletakkan sesuatu hukum bahawa kuliah minggu depan itu ada? Sebab sebelum ni kuliah setiap hari Selasa pukul 4 ada. Okey. Sebab sebelum ni daripada minggu yang pertama hari Selasa pukul 4 ada kuliah. Jadi so every apa ni jadi setiap hari Selasa pada setiap minggu sehingga minggu yang ke-14 adalah kuliah. Kan? Jadi kamu meletakkan hukum bahawa minggu hadapan itu hari Selasa dan juga hari Rabu ada kuliah berdasarkan pengetahuan kamu pada masa yang lalu bahawa minggu lepas ada, so minggu depan pun ada lah. Maka itu adalah istishab. Kita meletakkan hukum kepada sesuatu berdasarkan pengetahuan kita pada masa yang lalu. Kan? Jadi itu adalah istishab. Okey. Sebab tu Ibnul Qayyim mentarifkan istishab sebagai mengekalkan sabitan sesuatu yang telah sabit. Mengekalkan sabitan sesuatu yang telah sabit. Sesuatu yang telah sabit dulu, sekarang ni pun sabit juga. Okey. Ataupun mengekalkan penafian sesuatu yang telah nafi. Kan sebelum ni tak ada. Jadi sekarang pun tak ada. Kenapa sekarang tak ada? Sebab dulu tak ada. Itu maksud mengekalkan sesuatu yang telah sabit ataupun menafikan sesuatu yang telah nafi di dalam hukum. Kan? Sekarang sebab apa harus? Sebelum ni harus. Kan? Sekarang ni halal, sebab apa halal? Sebab sebelum ni halal. Okay? Mengekalkan sabitan sesuatu yang telah sabit. Okay. Al-Bukhari dan Al-Asfahani mentarifkan istishab sebagai hukum yang telah mensabitkan suatu perkara di masa kedua dengan mengambil hukum yang telah sabit pada masa yang pertama. Lebih kurang sama lah. Istishab ditarif oleh ahli usul fiqh sebagai pengembalian kepada hukum asal sesuatu ketika ketiadaan dalil yang khas. Maksudnya, kita meletakkan hukum pada masa sekarang berdasarkan hukum pada masa yang lalu. Okey? Orang tanya, apa hukum makan ayam? Hukumnya halal. Sebab apa halal? Sebab apa hari ni halal hukum makan ayam? Sebab semalam pun halal. Hari ni pun halal juga. Kan? Jadi hukum tu tak berubah. Okey? Itu adalah istishab. Kita mengekalkan hukum terdahulu kepada masa sekarang. Ataupun kita meletakkan hukum terhadap masa sekarang berdasarkan hukum masa lalu. Dua-dua kefahaman itu juga betul. Yang mana kamu nak guna pun tak ada masalah. Dua-duanya sama.
So bagaimana kita nak tahu hukum terdahulu tu? Macam mana kita nak tahu hukum yang terdahulu untuk kita meletakkan hukumnya pada masa sekarang? Kalau kita kata benda ni halal pada masa kini, bagaimana kita nak tahu sebelum ni pun dia halal juga? Jadi ada dua kaedah. Yang pertama sekali, hukum itu disabitkan daripada dalil naqli. Daripada dalil naqli iaitu Al-Quran dan juga Al-Hadis. Ataupun dalil naqli. Maksudnya apa? Maksudnya kalau kita kata ayam itu harus dimakan. Sebab apa harus dimakan sekarang? Sebab semalam pun harus dimakan. Sebab apa semalam harus dimakan? Sebab berdasarkan dalil-dalil hadis daripada hadis Nabi dan juga Al-Quran. Kan? Dan hadis Nabi SAW pernah memakan burung, daging burung Nabi pernah makan. Ataupun akal. Ataupun sesuatu yang diharuskan berdasarkan al-aqli, berdasarkan akal. Contoh, membantu ibu bapa. Apa hukumnya? Hukumnya wajib. Kan? Kita bantu ibu bapa kita, hukumnya wajib. Kan? Pasal apa wajib? Perlu dalil kan kenapa sebab apa bantu ibu bapa tu wajib? Tak perlu. Kan? Akal kita itu kita tahu. Bila kita sebagai anak, kita ada tanggungjawab kepada ibu bapa kita. Benda ni tak perlu kepada dalil Al-Quran dan hadis untuk katakan benda tu wajib ataupun tidak. Okey? Itu yang pertama. Yang kedua, yakin atau sangkaan kuat bahawa tidak ada dalil khas yang mengubah hukum asal. Jadi kita nak meletakkan hukum pada masa sekarang, berdasarkan hukum pada masa yang lalu, kita kena yakin ataupun tidak ada zon yang kuat bahawa tidak ada sesuatu yang mengubah hukum terdahulu. Okey? Contohnya macam mana? Okey. Contohnya saya bagi tahu pada kuliah hari ni. Saya bagi tahu kat semua sekarang ni, kata minggu hadapan saya nak pergi outstation pada hari Selasa. Saya bertolak pada pukul 2 petang sampailah saya balik semula pada hari Khamis. Daripada hari Selasa pukul 2 petang saya bertolak, saya balik pada hari Khamis jam 5 petang. Okey? Itu statement saya. So soalannya hari Isnin, hari Selasa dan hari Rabu ada kuliah tak ada? Ada tak kuliah? Hari Selasa dan juga hari Rabu minggu hadapan. So apa jawapannya? Ada ke tak ada minggu depan? Hari Selasa dan hari Rabu. Okey, tak ada. So tak ada kuliah. Sebab apa? Sebab apa kata tak ada? Kan? Sebelum ni saya tanya kamu kata ada. Kan? Nanti saya tanya kamu, minggu depan ada kuliah tak? Kamu kata ada. Okey. Kemudian saya keluar satu statement. Saya akan pergi outstation. Daripada tengah hari Selasa, saya akan balik hari Khamis. So kamu buat keluar statement, lepas tu saya tanya pula saya tanya pula yang kali kedua hari Rabu dan hari Selasa dan Rabu minggu depan ada tak kuliah? Kamu kata tak ada. Kan? Saya ada kata ke kuliah tak ada? Saya kata saya pergi outstation. Kan? Jadi kamu sangkaan yang kuat. Zon itu kata ghalabatul zon tu sangkaan yang kuat. Tidak ada dalil, sama ada dalil itu direct statement. Saya mengatakan okey minggu depan kelas batal. Saya kata minggu depan kelas batal. Saya nak pergi outstation. Kamu semua okey semua kelas batal kan? Itu direct statement, itu dalil yang jelas, itu dalil yang yakin. Okey, yang kedua adalah ghalabatul zon, sangkaan yang kuat. Saya tak kata pun ada kuliah, cuma saya kata saya pergi outstation. Jadi daripada pernyataan itu, kamu dapat faham bahawa secara logiknya, sangkaan yang kuat mengatakan bahawa minggu depan kuliah tak ada. Kan? Jadi hukum istishab, maka terbatallah ketika itu hukum istishab. Jadi kamu tidak lagi boleh meletakkan hukum
pada minggu hadapan berdasarkan pengetahuan kamu terhadap minggu yang lalu. Maka terbatallah istishab. Boleh faham tak tu? Konsep saya boleh faham tak? Saya apa yang masukkan istishab berdasarkan apa yang saya sampaikan tadi. Jelas kalau ada yang tak jelas, tolong bagi tahu. Tolong bagi tahu. Jadi istishab ni kita boleh pecahkan kepada beberapa kategori lah. Yang pertama, istishab hukum asal bagi sesuatu adalah harus. Itu yang pertama. Istishab hukum asal bagi sesuatu perkara itu adalah harus. Sudah jelas? Kan? Kalau saya tanya, apa hukum makan apa apa hukum makan anjing laut? Anjing laut apa hukum dia? Boleh makan tak anjing laut? Tak boleh. Sebab apa tak boleh? Sebab nama dia anjing. Sebab nama dia anjing laut. Sebab tu tak boleh makan. Sebab dia dua alam. Okay. Anjing laut lah. Bukan dia duduk dekat laut lah. Nama dia laut. Oh, boleh kat darat juga. Okey. Silap lah. Ambil contoh lain. Apa hukum makan apa hukum makan kuda laut yang tak disembelih? Tangkap kuda laut makan terus, tak sembelih pun. Hukumnya harus. Sebab apa harus? Sebab asal bagi sesuatu itu adalah harus. Okay. Sekiranya esok ni kamu menjumpai satu haiwan dalam laut yang kamu tak pernah tahu pun sebelum ni wujud. Betul, tiba-tiba muncul naga laut daripada laut dalam. Naga ni duduk dalam laut je, tak boleh keluar. Dia satu alam je lah. Kan? Dia spesies macam ikan juga, tapi orang tak pernah jumpa. Apa hukum makan dia? Maka hukum makan dia adalah harus. Pasal apa? Sebab asal bagi sesuatu itu adalah harus. Selagi mana tidak ada apa-apa yang mengharapkannya, maka apa-apa saja yang kita jumpai itu adalah harus dimakan. Hutan, kamu jumpai sesuatu, maka hukum makannya adalah harus. Apa sahaja makanan kita kena letak. Bagi sesuatu perkara itu, first kali adalah harus. Kan? Lepas tu baru kita cari dalil. Ada tak dalil yang mengharapkan dia? Okey? So jangan kamu meletakkan hukum haram dulu. Baru kamu cari apa dalil yang mengharuskannya. Tak kena. Salah konsep ni. Nanti dulu istishab meletakkan hukum bagi sesuatu, semua perkara adalah harus. Kemudian kita cari, ada tak dalil yang melarangnya, tak dalil yang menegahnya. Okay, kalau ada dalil yang menegahnya, maka barulah ia menjadi haram. Tak ada dalil yang menegahnya, maka tak perlu kamu fikir. Makan je apa kamu nak makan. Kan? Okey? Hukum sesuatu adalah harus. Kan? Macam transaksi muamalat sekarang. Sekarang ni dah timbul macam-macam. Ada e-wallet, dia ada Bitcoin, dia ada cryptocurrency, ada macam-macam lah. Kan? Apa hukum dia? Kita kena keep mind dalam fikiran kamu, hukumnya yang pertama sekali adalah harus. Sebab asal bagi sesuatu itu adalah harus. Kemudian kamu cari, ada tak dalil yang mengharapkan ni? Tak ada. Kalau tak ada, kekal harus. Ada, baru jadi haram. Kan? Kamu nak pakai pakaian apa-apa. Kan? Kamu jumpa kat hutan, jumpa, oi cantiknya fabrik ni, cantiknya perkara ni. Nak pakai apa? Pakailah. Kan? Nak pakai baju apa? Pakai. Nak pakai seluar apa? Pakai. Kamu nak pakai apa kain pun pakai. Tak ada masalah. Kan? Keep in mind, sesuatu itu asal hukumnya adalah harus. Baru fikir, ada tak dalil mengharapkan ni? Ya? Kalau ada, baru jadi haram. Kan?
dalil kat tak boleh apa dipakai pakaian yang buat daripada sutera. Maksudnya selain daripada sutera itu adalah harus. Kan bila ada dalil yang mengatakan tak boleh pakai pakaian yang menyerupai wanita. Jadi semua pakaian yang lain adalah harus. Kan tak boleh pakai pakaian yang menyerupai agama lain. Jadi selain daripada itu semuanya harus. So itu konsep Islam, kita meletakkan hukum harus pada asal bagi sesuatu. Okey, bukannya meletakkan hukum asal itu adalah haram baru kita cari dalil yang harus, tak. So kena tanam dalam fikiran bahawa hukum sesuatu asalnya adalah harus, melainkan datangnya dalil yang mengharamkan perkara tersebut. Okey, contoh macam kamu buat esei kan. Dalam soalan dia tulis kan, sila tuliskan esei dengan 20 muka surat. 20 muka surat. Jadi kamu betul dalam esei. So dalam esei tu boleh tak kamu nak bubuh rujukan? Kan? Boleh tak kamu nak masukkan petikan dalam tu? Boleh lah. Kamu tak perlu tanya. Sebab dalam kata dia adalah kamu perlu menghasilkan esei yang jumlahnya 20 perkataan. Boleh tak kamu nak bubuhkan gambar dalam tu? Walaupun tak ada dalam dia punya requirement tu, tak ada. Kan? Boleh ke tak boleh? Rupanya boleh. Sebab apa? Istishabat. Sesuatu itu adalah harus. Melainkan ada yang melarang dia. So apa saja kamu nak bubuh? Kamu nak bubuh kamu punya gambar ke, nak bubuh kamu punya lagu ke, nak bubuh kamu punya apa-apalah. Kan? Boleh bubuh, tak ada masalah. Tapi meninggalkannya tak boleh. Kan? Sebab hukum asal bagi sesuatu itu harus. Jadi kita tak boleh harapkan sesuatu dulu. Kan? Maksudnya tak bolehlah kamu buat apa di esei yang tak ada rujukan. Sebab apa kamu mengharapkan sesuatu? Itu tak boleh. Mengharuskan itu boleh. Okay, jelas tu. Okay. So dalil ni kamu boleh baca sini lah. Kan apa dalil yang mengatakan bahawa sesuatu itu harus? Kan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan langit dan bumi ni. Kan? Allah Subhanahu Wa Taala wasakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu. Allah menjadikan, Allah menundukkan langit-langit, 7 langit dan juga bumi. Ini 7 langit yang kita dah tengok ni, ini yang kita dah tengok ni baru langit pertama. Tu ada 6 langit lagi. Dan juga bumi ni untuk manusia. Kan? Kalau Allah menjadikan semuanya untuk manusia tetapi yang haram untuk manusia buat, maka manusia benda yang tidak masuk akal kepada fikiran. Kan? Jadi bila Allah menjadikan semuanya untuk manusia, maka semua itu hukumnya adalah harus pada asalnya. Lain-lain Allah SWT mengatakan zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-tayyibati minar rizq. Katakan siapa yang mengharap, siapa yang duk harapkan perhiasan-perhiasan yang Allah halalkan bagi manusia ni siapa? Kan? Menunjukkan apa? Allah mengharuskan semua benda. Asalnya perhiasan, semua perhiasan itu dihalalkan oleh kepada manusia. Tak pakai apa pakai, melainkan ada dalil yang mengharamkan pakai emas. Tak boleh. Apa pakai lah. Nak pakai perak ke, nak pakai batu permata ke, nak pakai titanium ke, nak pakai apa sajalah. Yang mahal daripada emas pun tak apa. Kan? Nak pakai benda yang mahal daripada emas pun tak apa. Kan? Bubuh batu permata tu 2.3 juta. Kan? Bubuh dekat perak. Boleh tak boleh? Boleh. Kan? Yang haram tu apa? Yang haram tu emas. Selain daripada itu, tak kira lah berapa nilai dia, apa yang diharuskan. Okey, yang kedua adalah istishab, tidak menanggung sesuatu pada asal. Asalnya manusia ini bebas daripada tanggungan. Asalnya manusia itu bebas daripada tanggungan. Okay. Tanggungan yang bagaimana? Manusia itu bebas daripada tanggungan terhadap agama terutama. Sebab itu asal bagi ibadah adalah haram. Tak boleh. Boleh buat ibadah melainkan apa yang Allah syariatkan kepada kita. Asal bagi ibadah itu haram melainkan apa yang Allah syariatkan kepada kita. Pasal balik pula tadi ni. Pasal
asal manusia itu tidak menanggung sebarang tanggungjawab kepada sesiapa, kan? Kepada diri dia, kepada Tuhan, kepada agama, melainkan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Allah perintah apa? Sembahyang 5 waktu. Dan asalnya tak ada tuntutan, melainkan sembahyang 5 waktu. So tak boleh orang senang-senang dia nak tambah. Saya nak sembahyang 6 waktu lah, saya nak tambah lagi kewajipan. Tak boleh. Asal bagi ibadah itu adalah haram, melainkan apa yang Allah syariatkan. Yang Allah syariatkan sembahyang hak wajib tu ada 5 je. Hak lain tu semua sunat. Nak sembahyang sunat, sembahyang apa-apa pun. Hak wajib 5 tu saja. Tak boleh siapa-siapa nak tambah jadi tak haram. Tak boleh. Pasal apa? Manusia tidak menanggung sebarang tanggungjawab kepada Allah Ta'ala, melainkan 5 waktu tadi. Kan? Puasa. Puasa wajib bila? Bulan puasa, bulan Ramadan. Tak boleh dia nak beli. Saya Muharram, saya nak buat Muharram ni sebulan. Puasa tu wajib. Bulan Muharram. Tak boleh haram. Asal puasa itu haram, melainkan apa yang Allah syariatkan. Allah syariatkan apa? Puasa wajib tu bulan Ramadan. Hak lain sunat. Hak lain sunat. Buatlah benar-benar nak buat. Tak ada masalah. Kan? Yang Allah syariatkan, yang wajib itu hanya 1 bulan saja. Begitu juga dengan zakat, haji, kan? Dan sebagainya. Okey, asal bagi manusia itu tidak bertanggungjawab, tidak memikul tanggungjawab terhadap sesiapa, atau terhadap agama. Atau terhadap agama. Yang kedua, bebas tanggungjawab terhadap orang lain. Jadi asalnya kita ni menanggung hutang lah. Kita tak menanggung sebarang hutang. Asalnya manusia itu bebas tanggungjawab, tanggungan daripada orang lain. Kita tidak menanggung hutang pada sesiapa, kita tidak menanggung tanggungjawab pada sesiapa sekalipun. Jadi orang yang nak membuktikan seorang itu ada hutang pada dia, dia berdatang. Sebab apa? Sebab asalnya manusia ni bebas daripada apa-apa tanggungan. Ya? Melainkan datangnya bukti, hujah, kan, yang kuat. Kalau ada bukti itu, betul dia kata ni, betul dia ada hutang kat saya ni. Dia ada tulis, dia ada sign. Okey. Bukti kan tu. Kan? Ni ada orang nampak sebagai saksi. Mana main saksi dia main tunjuk. Kan, bawa datang saksi. Maka itu ada bukti. Dalam bentuk saksi lah. Penyaksian. Dan sebagainya. Dia ada bukti video ni. Dia mengaku kan bahawa dia berhutang dengan saya. Okey. Bukti. Kan, selagi tidak ada bukti, maka tidak wujud hutang. Itu dengan nafkah. Saya nak tanya. Bagi anak-anak yang dah besar, kan? Bagi anak-anak yang dah besar, adakah wajib bagi dia memberi wang bulanan kepada ibu dan ayah? Tolong jawab saya tadi. Tolong jawab saya dekat chat. Anak yang dah besar, yang dah kerja, adakah wajib bagi anak-anak tadi bagi wang bulanan kepada ibu dan ayah dia? Boleh? Wajib atau tidak? Bukan kata tak, sedekah ke tak ada ni, kita wajib ni. Kalau wajib, maksudnya kena bagi. Wajib ke tak anak-anak bagi wang kepada mak dan ayah? Tak wajib. Ramai kata tak wajib. Tak wajib bagi anak bagi wang kepada mak dan ayah. Habis tu wajib ke tidak mak dan ayah kamu bagi wang kat kamu? Okey, soalan kedua. Wajib ataupun tidak mak dan ayah memberikan nafkah kepada kamu, bagi wang untuk kamu pergi mengaji, untuk kamu beli data nak mengaji, ni wajib ke tak? Wajib. Hak kamu pada mak tak wajib. Hak mak pada kamu wajib. Pandai kamu lah. Tu kamu tak bertanggungjawab lah pada mak dan ayah. Lagu tu ke? Lagu tu ke? Dia kira hak dia je tak wajib. Hak orang pada dia semua wajib. Boy, pandai kamu. Tu nak kira mana tu? Kita balik kepada kaedah tadi ni, istishaban. Asalnya manusia tidak menanggung sebarang tanggungjawab, melainkan apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Dan manusia bila lahir,
Dilahir-lahir itu dia fitrah. Kan? Dia tidak bertanggungjawab pada siapa. Kepada mak dia, kepada diri dia sendiri, kepada siapa-siapa, semua dia tak bertanggungjawab. Kan? Melainkan ada dalil. Bagi mak dan ayah ada dalil dia tak? Dia bertanggungjawab pada nafkah anak-anak? Dah. Kan? Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Bagi ayah itu dia ada tanggungjawab untuk memberi makan dan pakaian kepada anak-anak dia dengan cara yang ma'ruf. Itu ada dalil. Asalnya tak ada. Asalnya ayah tak bertanggungjawab, tiba-tiba datang dalil. Maka wajib, maka ia menjadi wajib. Kan? Bagi anak pada mak dan ayah juga yang sama. Istishaban, tidak ada dalil yang mewajibkan anak memberi nafkah kepada ibu dan ayah melainkan mak dan ayah yang miskin sahaja. Pasal apa? Bagi mak dan ayah yang miskin, maka ketika itu ada dalil yang mewajibkan bagi anak tadi untuk membantu yang miskin. Okay, so kita baru pada dalil dari ni. Asalnya tak ada, tiba-tiba ada dalil, kata ada. Okey, ada. So bagi ibu dan ayah kepada anak-anak daripada awal sejak lahir sendiri, dia dah ada dalil kewajipan pada nafkah sejak lahir. Maka daripada sejak lahir itu tanggungjawab nafkah itu wajib bagi mak dan ayah. Bagi anak kepada ibu dan ayah tidak ada, melainkan sampailah tahap miskin. Mak dan ayah tadi miskin. Bila miskin tadi, maka wajib bagi nafkah. Okey? Kalau ayah tak perlulah. Tak wajib bagi nafkah. Kalau nak bagi juga saudara tak ada masalah, boleh bagi. Itu maksudnya. Yang ketiga adalah istishab, kekal sesuatu pada sifatnya sehingga dapat bukti menunjukkan sebaliknya. Kan? Contohnya, nasab seorang anak yang dilahirkan selepas tempoh 6 bulan perkahwinan akan dikekalkan ke atas ayahnya, melainkan terdapat bukti yang menafikan hal nasab tersebut. Kan? Ya, contoh lain, harta yang diketahui milik seorang akan dikekalkan miliknya melainkan terdapat bukti menunjukkan sebaliknya. Seorang telah berwuduk, kemudian dia merasakan seolah-olah terkentut namun tidak pasti. Maka hukumnya dia masih dalam keadaan berwuduk, dikekalkan. Melainkan dia pasti dia telah kentut. Itu maksudnya. Okay. Yang ketiga ni adalah istishab sifat. Kita mengekalkan sifat pada sesuatu itu sehingga datang dalil yang mengubah sifat tersebut. Jika tidak ada dalil yang mengubah sifat tersebut, maka hukum sifat tersebut kita kekalkan. Okay. Contoh dia seorang lelaki dan suami dia berkahwin. Suami dan isteri berkahwin. Lepas 6 bulan tiba-tiba keluar anak. 6 bulan tiba-tiba keluar anak. Lalu orang 9 bulan baru beranak ni, hampa ni dah bangun 6 bulan dah keluar anak ni pasal apa? Kan? Tanya perempuan, ada buat benda tak elok tak? Tak ada. Laki nak buat. Anda buat benda tak elok tak dekat perempuan ni? Tak ada. Kan? Kami bersama hanya selepas kahwin saja. Perempuan pun kata saya tak buat apa-apa. Memang betul. Saya tak buat apa-apa. Melainkan saya bersama dengan suami selepas kahwin. Maka kata-kata itu, anak itu lahir cukup 6 bulan, maka sifatnya kita kekalkan nasab kepada ayah tadi. Kekalkan sifatnya nasab kepada ayah yang suami itu tadi. Kan? Sifat itu kekal lah. Kan? Bila dah beranak, kita nasabkan kepada suami tadi. Kan? Tiba-tiba nak test DNA. Bila test DNA, tengok tak sama DNA dia. Barulah kita kata istishabat. Sebab apa? Datang bukti yang baru yang menafikan sifat tadi kepada si ayah. Harta yang diketahui milik seorang akan dikekalkan miliknya. Kan? Kita tahu ni harta ni hak siapa ni. Harta ni hak siapa? Contoh isu-isu yang berlaku, contohnya isu yang berlaku dalam wakaf lah terutamanya. Jadi banyak kes-kes wakaf. Yang mana dulu wakaf tu wakaf mulut pada wakaf mulut. Seorang ni wakaf mulut. Lagi lah kat masjid kata, ni tanah ni apa buat lah, kubur ke apa buat lah, masjid punya tempat parking ke apa. Kan? Lepas tu ayah tu mati. Padahal nama geran tu duk ada nama ayah tu lagi. Dia tak tukar nama kepada wakaf. Bila ayah tu dah mati kan, anak-anak tengok, ni harta nama atas nama kami ni. Kan?
Tengok masjid pun tak buat apa lagi. Kan, masjid dia biar kosong macam tu je. Jadi anak pergi menuntut. Dan anak pergi menuntut, maka masuk mahkamah. Jadi masjid kata, ni dah wakaf pada kami. Mana bukti? Tak ada bukti. Maka hakim akan mengekalkan sifat tanah tersebut kepada pemilik tanah yang asal. Maksudnya dia bukan wakaf. Ya. Tapi kalau ada bukti, contohnya, wakaf tak ada bukti. Buktinya apa? Buktinya masjid buat bangunan atas tu. Buat kubur ke masjid, buat tempat parking ke. Jadi itu menunjukkan salah satu bukti bahawa ia diwakafkan. Kalau tidak, mestilah masa hidup dulu, ayah mesti dia protes. Kata ni pasal apa masjid? Apa tanah, apa ni, ceroboh tanah saya ni. Kan, tapi tak berlaku begitu. Maka bangunan itu menunjukkan bukti wakaf. Tak ada bangunan, tak buat apa pun, kosong macam tu saja. Maka tak ada saksi, tak ada kertas, tulis apa-apa, surat pun tak ada. Maka kita kekalkan sifatnya kepada pemilik yang asal. Itu juga dalam hukum wudu. Kan? Seorang wudu, kemudian dia duduk ragu-ragu. Aku ni ketut ke tak? Ketut ke tak? Kan? Maka kita kekalkan sifat dia yang asal. Selagi mana dia tidak ada keyakinan yang jelas. Kalau ragu-ragu ketut ke tak, maka hukum asalnya tak ketut. Kan? Pasal hukum yang orang panggil yang asal tu dia ada dalam keadaan wudu. Kemudian dia ragu-ragu kentut. Dia kentut tapi dia ragu-ragu. Betul ke aku dah kentut tadi ni, kau bukan kentut. Dia ragu-ragu kentut. Jadi yang yakinnya tadi sebelum kentut tu adalah yakin. Maka yang kentut itu adalah syak. Bila bertemu syak dengan yakin, maka yakin tidak akan benar. Maka kita hukum dia dalam keadaan berwudu. Kan? Sampai dah dia rasa betul-betul betul lah saya tadi dah kentut dah. Pasal apa? Ada dengar bunyi, ada dengar bau. Kan? Tu maknanya betul kentut dah tu. Barulah istisab itu terbatal. Baik. Okay, takat tu ada apa-apa pertanyaan? Kita nak berhenti kat tu, saya tak mau banyak sangat. Yang lebih ni kita sambung. Kita akan sambung nanti, saya akan buat, kita akan sambung minggu depan lah. Kita akan sambung minggu depan. Kalau tak dan habis baru saya akan buat video untuk gantikan kelas yang kemarin. Kita akan habis kan. Ada apa-apa nak tanya? Ada apa-apa soalan nak tanya? Ada apa-apa yang tak faham mengenai apa kita bincangkan tadi ni? Kalau tak ada soalan ni, saya nak suruh kamu buat kajian kes ni. Ada 1 sampai 10 kajian kes. Tak ada orang? Okey, kalau tak ada, alhamdulillah. Jadi kita tengok pada kajian kes. Sebab kajian kes ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi cara yang sama, saya minta setiap orang pilih satu kajian kes, kan? Pilih satu kajian kes dan berikan hukumnya, hukumnya, dan berikan juga penjelasan. Hukum ini dia berkaitan dengan istishab jenis yang mana? 1 ke, 2 ke, 3 ke? Kan? Dia berkaitan dengan hukum asal contoh bagi harus, ataupun asalnya bebas daripada tanggungan, ataupun yakin tidak boleh disingkirkan dengan syak. Jawab satu. Antara 3 kaedah ni lah. Kaedah fiqh yang terbina daripada istishab, kan? Ada 3 kaedah. Tengok ni. Asal satu hukum adalah harus. Kaedah yang pertama. Kaedah yang kedua, asalnya bebas daripada tanggungan. Yang ketiga, yakin tidak boleh disingkirkan dengan syak. Setiap orang pilih satu kajian kes, bagikan hukum dia. Apa hukum dia? Batal ke, tak batal ke, harus ke, wajib ke, sunat ke, apa ke? Kan? Dan jelaskan juga. Maka dia istishab berdasarkan kaedah yang mana? 1, 2 ataupun 3 tadi. Okey. Jadi kita berhenti takat itu. InsyaAllah nanti kita akan sambung pada minggu hadapan. Harakum bil khair. Kalau ada apa-apa tak faham, boleh kamu tanya dalam grup WhatsApp. InsyaAllah kita akan balas. Wallahu a'lam. Harakum bil khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.